Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatin Syuhada binti Zamir, bernama matrik A177668, pelajar program pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya berada di bawah penilaian Dr. Azmul Fahimi bin Kamaruzaman. Pada hari ini, saya akan membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Analisis Bab Pendahuluan Kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Saya akan mulakan dengan latar belakang kajian. Abad pertengahan dalam sejarah Islam merupakan abad yang penuh dengan pemikir dan pemikiran dalam pelbagai bidang. Ibnu Khaldun adalah antara salah seorang pemikir dan cendekiawan Islam yang tidak asing lagi pada sekitar abad ke-14. Beliau menakar sejarah sendiri ketika zaman itu dengan kehebatannya sebagai seorang tokoh sejarawan dan pemikir Islam dalam pelbagai bidang seperti sosial, politik, pendidikan dan falsafah yang diiktiraf oleh seantero dunia. Beliau merupakan seorang tokoh sejarawan dan pemikir Islam yang berkaitan dengan ilmu sosiologi, politik, ekonomi dan pendidikan yang tersohor sehingga ke hari ini. Karya beliau Al-Muqaddimah diakui sebagai karya ulung oleh para sarjana dan menjadi sumber kajian serta rujukan sehingga ke hari ini. Permasalahan kajian. Ibnu Khaldun merupakan ahli falsafah Muslim yang terkenal dengan pemikiran sejarah. Semasa hidupnya, beliau sering melakukan kajian terhadap karya-karya yang terdahulu. Beliau menemukan banyak terjadi kesalahan dalam penulisan sejarah. Sejarah yang tulis hanya berputar peristiwa politik dan peperangan. Sejarawan lupa bahawa sejarah merupakan ilmu tentang kemanusiaan yang mengkaji semua gejala sosial termasuk ekonomi, politik, sains dan agama. Oleh itu, penulisan Ibnu Khaldun dalam karya beliau Al-Muqaddimah dalam bab pendahuluannya banyak mengupaskan tentang kelebihan ilmu sejarah, metodologi yang digunakannya serta menyebutkan beberapa kesilapan yang dilakukan oleh ahli sejarah. Objektif kajian yang pertama ialah meneliti biografi penuh tokoh sejarawan Islam Ibnu Khaldun secara terperinci. Yang kedua ialah menganalisis bab pendahuluan kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun. Metod kajian yang digunakan ialah kualitatif, iaitu yang pertama pengumpulan data yang menggunakan kajian kepustakaan. Yang kedua ialah analisis data yang menganalisis kandungan primer dan sekunder. Dapatan kajian. Yang pertama ialah biografi penuh Ibnu Khaldun. Nama lengkap Ibnu Khaldun adalah Abdul Rahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabar bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Rahman bin Al-Khaldun. Beliau dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 Hijrah bersamaan dengan 1332 Masihi. Nama beliau Abdul Rahman manakala nama panggilan keluarganya Abu Zaid. Nama popularnya ialah Ibnu Khaldun sementara nama intelektualnya ialah Mulyuddin, iaitu merujuk kepada jasa-jasa dan peranan beliau sebagai guardian of the religion. Beliau dikatakan sebagai orang pertama daripada keluarga berbangsa Arab Yaman dari Hadramaut memasuki Andalus, iaitu Spanyol, kira-kira pada abad ke-6 Masihi. Seterusnya ialah latar belakang keluarga. Ayah Ibnu Khaldun adalah seorang ulama dan ahli dalam ilmu agama kerana banyak di antara anak cucu keturunan Khaldun menjadi ulama terkenal di Maghribi dan Andalusia sebelum itu. Di antaranya ialah Umar bin Khaldun, iaitu wafat 3 abad sebelum lahirnya Ibnu Khaldun yang terkenal dalam ilmu-ilmu matematik dan astronomi. Dengan demikian, keluarga Ibnu Khaldun mempunyai peranan penting dalam dunia politik dan ilmu pengetahuan. Di samping itu, datuknya pernah menjawat sebagai Menteri Kewangan di Tunisia sementara ayahnya sendiri adalah seorang pentadbir dan seorang tentera. Dengan demikian, keluarga Ibnu Khaldun mempunyai peranan penting dalam dunia politik dan ilmu pengetahuan. Seterusnya ialah latar belakang pendidikan. Ibnu Khaldun mendapat pendidikan awal dalam pelbagai ilmu Islam seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila meningkat dewasa, beliau mempelajari pula tentang perundangan Islam, kesusasteraan, falsafah, bahasa dan mantik. Antara bahasa yang dipelajari oleh beliau ialah linguistik bahasa Arab seperti Nahwu Sharaf. Antara guru-guru beliau ialah ayahnya sendiri, kemudian Abu Abdullah Muhammad ibn Sa'ad ibn Burra al-Ansari yang berasal daripada Andalus, Abu Abdullah ibn al-Arabi al-Hasayiri, Abu Abdullah Muhammad ibn As-Sawwas al-Zarzali, Abu al-Abbas Ahmad ibn al-Qasar, Abu Abdullah Muhammad ibn Bahri, Abu Abdullah Muhammad ibn Sulaiman al-Sitti, Abu Muhammad ibn Abdul al-Muhaimin, ibnu Abdul al-Muhaimin al-Hadrami, Abu al-Abbas
Ahmad Az-Zawawi, Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili, Abu Al-Qasim Abdullah Ibn Yusuf Ibn Ridwan Al-Maliki dan ramai lagi. Seterusnya ialah karya-karya penulisan Ibn Khaldun. Antara karya-karya penulisan Ibn Khaldun ialah Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wal Khabar fi Ayyam Al-Arab wal Ajam fi Al-Barbar wa man asyrahum min Zawi As-Sultan Al-Akbar. Yang kedua, Kitab Al-Muqaddimah Ibn Khaldun. Yang ketiga, At-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatu Gharban wa Syarqan. Yang keempat, Burdah Al-Busairi. Yang kelima, Ikhtisar Muhassal. Yang keenam, Luhab Al-Muhasyab fi Usuluddin. Yang ketujuh, Syifa As-Sail li Tahzib Al-Masail. Dan yang ke-8, Syifa As-Sail li Tahzib Al-Masail. Seterusnya ialah ulasan bab pendahuluan Kitab Al-Muqaddimah. Yang pertama, konsep historiografi. Istilah historiografi merupakan gabungan daripada dua perkataan iaitu histori yang bererti sejarah dan grafi yang bererti deskripsi ataupun penulisan. Jadi penulisan sejarah adalah usaha rekonstruksi peristiwa yang terjadi di masa lampau. Penulisan itu bagaimanapun baru dapat dilakukan setelah membuat penelitian, kerana tanpa penelitian, penulisan menjadi rekonstruksi tanpa pembuktian. Dalam penelitian memerlukan kemampuan untuk mencari, menemukan dan menguji sumber-sumber yang benar, sedangkan dalam penulisan memerlukan kemampuan menyusun fakta-fakta ke dalam satu uraian yang sistematik, utuh dan komunikatif. Seterusnya ialah teori historiografi Ibn Khaldun. Pada abad ke-14 Masihi, Ibn Khaldun muncul dan membina disiplin falsafah sejarah Islam iaitu satu gagasan untuk memberi makna kepada sejarah dan berdaya cipta. Ibn Khaldun berjaya mengalihkan dimensi kajian sejarah Islam ataupun historiografi yang bersifat naratif kepada pendekatan sejarah bersifat falsafah dengan mentafsir dan menganalisis fakta sejarah. Beliau menjadikan sejarah sebagai satu disiplin ilmu yang sentiasa hidup dan relevan dengan membawa konsep umran untuk tujuan memakmurkan kehidupan tamadun manusia. Seterusnya ialah kesalahan para sejarawan dalam periwayatan sejarah. Pada umumnya, karya sejarah Islam terdahulu mengalami 7 kelemahan asas. 6 daripadanya berpunca daripada karakter sejarawan itu sendiri, manakala yang ketujuh ialah kerana pengetahuan sejarawan yang serba terbatas dalam soal-soal kemasyarakatan dan kebudayaan. 7 kelemahan itu yang pertama ialah sikap memihak kepada pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab tertentu. Yang kedua, terlalu percaya kepada pengumpul berita sejarah. Yang ketiga, gagal menangkap maksud-maksud dengan apa yang dilihat dan didengar serta menyampaikan laporan atas dasar persangkaan dan perkiraan. Yang keempat, perkiraan yang tidak mempunyai dasar persangkaan terhadap sumber berita. Yang kelima, kebodohan dalam menyesuaikan kenyataan dengan kejadian yang sebenarnya. Keenam, ramai orang gemar untuk mendekatkan diri kepada para pembesar dan orang-orang yang berpengaruh dengan jalan memuji dan menyanjung serta menyiarkan hal-hal yang baik-baik sahaja tentang orang yang berpengaruh, dan yang terakhir tidak mengetahui tentang hakikat situasi dalam sesebuah budaya. Seterusnya ialah metodologi historiografi Ibn Khaldun. Yang pertama ialah metod kritik internal dan eksternal. Ibn Khaldun menjelaskan bahawa dalam penulisan sejarah memerlukan metod khusus ataupun ilmu bantu untuk memahaminya. Satu ketelitian daripada aspek kritik internal dan maupun eksternal amat diperlukan supaya tidak bergantung kepada sumber sejarah sahaja atau hanya mempercayai pembawa sumber berita. Seterusnya, Ibn Khaldun juga menggunakan metod kritik jarh wa ta'dil yang merupakan prinsip-prinsip dalam ilmu hadis. Metod utama baginya ialah pengkajian berita-berita sejarah dengan menggunakan hukum-hukum yang terkendalikan alam dan masyarakat. Oleh itu, apabila berita-berita sejarah dan hukum tersebut beriringan, maka berita tersebut adalah benar. Namun apabila sebaliknya berlaku, apabila berita dan hukum bertentangan, maka berita tersebut ditolak walaupun rangkaian penuturnya dapat diterima. Seterusnya ialah metod pendekatan dengan pelbagai disiplin ilmu dalam penulisan sejarah. Ibn Khaldun adalah sejarawan pertama yang berusaha untuk menggunakan pelbagai pendekatan disiplin ilmu dalam penulisan sejarah. Hal ini terlihat dalam keberhasilan aplikasinya dalam penulisan sejarah dengan pendekatan politik dan sosiologi sebagai ilmu tersendiri yang menggabungkan masa lalu dengan masa kini.
Seterusnya ialah rumusan. Kehebatan Ibn Khaldun secara realitinya memang diakui dan dikagumi oleh golongan intelektual sama ada di timur ataupun di barat. Terdapat banyak gelaran yang disandangkan kepada Ibn Khaldun sehingga beliau sendiri diberi gelaran sebagai ahli sejarawan, ahli falsafah sejarah, sosiologi, ahli geografi, ilmuwan politik dan sebagainya. Gelaran-gelaran ini membuktikan bahawa beliau adalah seorang cendekiawan Muslim yang ilmunya hampir menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, terutama dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah yang mendapat perhatian yang lebih khusus daripada bidang-bidang yang lain. Beliau turut menghasilkan beberapa metodologi historiografi sebagai prinsip untuk mengkaji kesahihan sesuatu berita dan panduan dalam periwayatan sejarah. Metodologi historiografi Ibn Khaldun bukan sekadar hanya untuk bergantung kepada kejujuran dan kebenaran pihak yang menyampaikan sejarah, malah para sejarawan haruslah memahami situasi dan keadaan setiap peradaban dan hukum alam supaya periwayatan sejarah tersebut benar dan tepat. Sekian, terima kasih.